إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم علمنا ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين المقربين في جنات النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين الحمد لله اللهم لك الحمد ولك الشكر ya Allah, bagimu segala puji dan segala syukur. Syukurnya kita pada Allah Subhanahu wa taala yang walau bagaimana keadaan pun kita dapat bersama juga di majlis kita di pagi ini. Kita syukurlah, nampaknya Pak kita tak ada kena air banyak beralih. Kawasan-kawasan lain tu ada kena tempat kena teruk juga, tergelar rumah-rumah tu. Berdoalah kepada mereka-mereka saudara-saudara kita kena ujian tu, kena ujian bala boh air boh besar. Allahumma ra'ahum, semoga Allah jaga mereka. Harta-harta ada tu mati setengah tu, ada mati pun ada dah. Hanyut air pun ada. Tu Pak kita ni. Ni itulah satu-satunya ujian Tuhan juga pada kita umat kita. Satu bentuk ujian Tuhan. Batu kita selamat ni. Syukur banyak dengan Tuhan dan doalah kepada saudara-saudara kita yang masih lagi dalam ujian tu. Dan kalau boleh ada kita kut nara, kalau boleh lah ni tu ada yang berpisah. Orang panggil pisawi tulung-tulung batu tu yang chip ke apa tu. Kalau kita boleh muslimah kita ada kat ni, muslimah tu ada nawak lah. Nak cari-cari cari modal sikit sebanyak boleh tulung-tulung saudara kita nampak kena teruk tu. Kawasan kita kan ni kat mana tak ada kena. Kawasan kita Teluban, pipi sungai tu boleh dah. Ada. Alhamdulillah. Masya-Allah. Sungai kita tak ada ke? Tak siapa lagi dah tu. Tak apa lagi. Dah. Alhamdulillah. Orang banyak kenanya golok wang ke apa wang golok ke apa ni buat kena. Dah. Alhamdulillah ala kulli hal.
Maka berhubungan kita masuk dalam ayat kita nak ngaji dalam surah Al-Waqi'ah ke sebelah akhir dah ni dah. Ayat-ayat akhir dah kita ni. Surah Waqi'ah ni ada sebanyak 90 ayat semua. Nah, 90 ayat semua tu. Nah, pandai-pandai. Masya-Allah. Nah. Mari kita baca ayat kita nak ngaji dalam surah dalam ayat dalam pada ayat 75 dah ni. Nah. Masya-Allah. Gapo dah kita boleh kita lepas dah tu. Quran ni kena baca semua dah, kita baca itulah Tuhan suruh kita jadi amalan harian kita. Nah, baca Quran adalah amalan harian kita. Makanan ruh. Nah, makanan ruh kita. Nah, kalau kita badan kita kena makan nasi, kena makan bubur, kena makan tom yam, somtang apa. Nah, maka Quran ruh kita makan gapo. Nah, ruh makan gapo. Kena makan harian juga. Jangan ada jamu badan ni. Ni badan ni kau gemuk kau makan diulak sedap. Nah. Dah. Nah. Tapi ruh kita ada kuru kering tu. Nah, tak cukup sanahan. Nah. Tak kena zat makan ni. Nah. Sebab makan ruh ialah berapa sekali lah zikrullah. Nah, zikrullah paling molek sekali lah baca Al-Quran. Hari ni kita nak hari ni ada sebut ngaji Al-Quran, ada kelebihan Al-Quran. Mari kita baca dulu sebelum kita nak kecek seterusnya. Nah. Mina baca sampai di ayat 87 ni insya-Allah dulu. Nah. Dia panjang lagi. Ada sikit dah ayat depan kalau kira kita. Nah. Tapi takut ada tafsir dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين
tarji'unaha in kuntum sadiqin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Masya-Allah. Gitulah beberapa ayat yang kita baca hari ni, yang kita akan sama-sama memahaminya di pagi ni daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan ajar kita dalam surah Al-Waqiah ini. Dan dalam kitab Quran semua ni adalah ajaran Allah belaka pada kita. Banyaknya tak tahu kita baca dah pun banyak lagi tak tahu. Faham kita tahu gapo. Ya sepatutnya bila kita tak tahu, kita kena tahunya ialah ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Begitulah. Allah kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tu kita kena tahu dulu. Tapi hari ni kita tahu hak lain dulu. Kita tahu hak lain dulu. Paman nak beki hak tu mana tudung, mana delete hak dulu tu payah tu. Main hapus dulu tu, masuk dulu, masuk lain. Tak masuk bersih dak. Bibu Allah Taala ajar kita segala-galanya. Maka hari ni hak kita nak ngaji ni adalah dalam ketika pada ayat mula-mula ayat 75 tu kita akan ngaji Quran. Bagaimana kita beriman pada Quran. Kemudian ayat sini pula di 87, 83 sampai di 87 tu pula kita akan mengaji waktu orang nazak nak maut. Ketika orang nak mati. Masya-Allah. Banyak dah kita ngaji lah surah Waqiah ni Ibu. 3 golongan manusia di akhirat nanti kita ngaji dah. Siapa tak golongan 3 golongan tu akhirat esok? Golongan apa? Ada 3 akhirat. Sebelum kita masuk ayat hari ni. Pertama, as-sabiqun. Tuhan becak manusia ramai-ramai esok akhirat esok 3 puak. 3 puak. Tapi 3 puak ni gebecak pula bagi jadi 2. 2 puak ahli syurga, 1 puak ahli neraka. Puak syurga ialah 1 as-sabiqun, as-sabiqun. Tu mula orang pertama, ahli syurga nombor 1. Yang kedua, ashabul yamin. Golongan kedua dari ahli syurga ialah nama dia ashabul yamin. Kemudian puak neraka selagi tu, puak golongan satu lagi ialah ashabus shimal, puak neraka. Puak timur surat balik kiri. Auzubillah min zalik. Allahumma ja'alna minas sabiqin as-sabiqin al-muqarrabin fi jannatin na'im ya Allah. Itulah kita harap. Golongan syurga ada 2 puak. Mula tu becak 3 dulu. Lepas tu becak pada 2 pula. Jadi 2 puak. Puak syurga 2 puak. Puak syurga, puak suara ahli neraka 10 puak. Adapun masa kita duduk atas dunia lah ni, puak syurga 10 puak, puak neraka 2 puak. Bagaimana surah Al-Waqiah kita ngaji dah apa mula-mula mari majlis pertama tu. Iaitu dalam surah Baqarah tu. Puak al-mu'minun, al-muttaqin tu puak syurga. Tak dunia lah ni. Adapun puak neraka tak dunia lah ni 2 golongan. Satu al-kafirun, yang keduanya al-munafiqun. Munafiqun. Kafirun orang kafir, jelas tu orang kafir. Duk cara amalan orang kafir. Kemudian munafiqun orang Islam juga. Nampak zahir orang Islam, orang beriman nampak zahir tu. Tapi hakikatnya bukan mereka orang beriman dak, bukan orang sebenar dak. Mereka itu adalah munafiqun. Tu tas dunia ni 3 puak. Amalan ke masa kita buat dunia lah ni 3 puak. Ada puak akhirat esok, Tuhan becek 3 puak juga. Tapi 2 syurga, 1 neraka. 1 neraka. Lah ni pun 3 puak tu, 1 syurga juga, 2 neraka. Puak 2 saat ni pun neraka. 2 neraka, 1 syurga. Jadi 2, jadi 3 waktu je. 3 waktu. Itulah ibu. Kemudian kita kena pergi akhirat. Cerak kita kena pergi akhirat. Maka dalil kata ada akhirat tu, kita ngaji dah juga pun ni. Minggu lepas dulu, 2 minggu lepas dah. Dalilnya satunya air mani yang baca masuk dalam rahim kita tu mari mana.
boleh jadi manusia nak aman daripada aman ni. Yang keduanya tanaman kita. Nah, ai gapo tu? Tanaman kita duk nanai tu. Nah, kita nanai kerana tumbuh siapa yang tumbuh. Nah, kerana tak tumbuh. Nah, kita tanam juga orang tak tumbuh. Nah. Yang ketiga dalil kata Tuhan kuasa. Nah, Tuhan boleh jadi kita hidup semula pula akhirat esok ialah gapo ni? Api, air. Hidup minum tu. Mari mana air. Nah, ada siapa buat turun daripada langit. Masya-Allah. Nah. Lepas tu yang keempatnya air pada api. Nah, api yang duk nyala duk guna hari ni, mari mana siapa buat. Masya-Allah. Tu dalil. Dalil kata ada akhirat. Dah dalil kata ada akhirat. Dah tua dia ada jadi dah semua tu. Dah. La ilaha illallah. Kita nampak kita. Semua ni dalil akhirat belaka ni. Dah dalil akhirat. Kita sendiri lebih bagi kita sendiri. Nah, tak ngaji lah surah ni tak royak. Nah, ada surah lain tu kata tidur sendiri tu dalil akhirat juga tu. Tidur. Nah, dalil kata kita hidup lepas tu kena mati. Lepas tu mati kena hidup semula pula. Mana dalilnya? Tidur tu. Kalau tak sara-sara tak tidur boleh tak? Jangan uji nerok. Dah. Jangan uji nerok. Tu tidur. Lepas tu kalau tidur ni mati metai, mati panggil mati halus. Nah. Pasal laginya mati sendiri tu. Nah. Mati sendiri tu dalil besar bagi kita kata ada akhirat. Iaitu kena mati. Dah kena mati. Kalau tak mati, boleh buat tak mati. Ni kita ngaji ayat tu insya-Allah. Hari ni ada kita insya-Allah kalau itu ada di ayat yang 80 lebih dah. Sebelum masuk ayat tu Allah Taala bersumpah dalam ayat kita baca saat ni. Kerana ayatnya sebelum ayat ni nak mari, katanya manusia di masa Nabi dulu. Masa Nabi dulu. Nah, masa Nabi dulu tak pernah baca Quran. Nah, mereka tak pernah temu Quran nak. Duk syair, duk berlagu, perkara gitu ya buat dia. Dah, duk mengaruh orang lain ya. Dah, Quran tak je dengar buat dia. Tiba-tiba terus Nabi kita dilantik jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diwahyukan pada Nabi kita ayat-ayat Quran. Nah, maka Nabi pun baca ayat Quran, baca pada manusia masa tu. Nah, orang tak je dengar Quran ni, mereka tuduh macam-macam buat kafir tu. Buat tak percaya. Dah. Buat tak percaya ni panggil buat kafir. Orang tak percaya Quran ni panggil buat kafir dah. Masa Nabi dulu dah. Faham masalah ni panggil apa? Orang tak percaya Quran ni. Serupa. Nah. Kalau Quran ni panggil pengukur dia dah. Quran kita dah pengukur dia. Tuan ciwat dah. Nah. Masa dulu masalah ni masalah pakai mak apa? Orang tak percaya pada Quran ni. Tak kena kecek orang lain dah. Nah. Bukan Islam dah. Orang tak percaya pada Quran ni. Nah. Sama telah tak percaya semua. Tak percaya dah setengah tapi tak percaya setengah. Pun jadi kafir lagi. Jadi kafir lagi. Percaya pada ayat setengah dan tak percaya hak setengah lagi. Kalau tak percaya setengah lagi bukan banyak, sikit pun tak apa dah. Kita tengok hari ni orang Yahudi dan Kristian. Dia percaya belaka nabi-nabi. Nabi-nabi dia percaya belaka. Kita lain, kita tak percaya pada Nabi Muhammad. Tak percaya pada Nabi Muhammad. Maka jadi mana dia? Kafir. Kafir ahli kitab tu. Kafir ahli kitab. Begitulah Kristian pun yang gitu juga. Abang hari ni kita umat zaman Nabi kita ni pun kita kena jadi betul habis. Jadi betul habis akidah kita ni. Sikit pun tak boleh. Tak percaya sikit pun tak boleh. Allahu akbar. Kalau hak suruh percaya, Nabi ajar suruh kita percaya, kita tak percaya sikit pun tak boleh. Lepas tu hak percaya dah pun tak jadi kelabu-kelabu. Hak lain cerah belaka, hak lain hak sini kelabu. Hak mana kelabu? Akhirat kelabu. Ataupun kodok-kodok jadi tak cerak. Takdir tak kedai pun. Dia jadi takdir tak kedai pun dia kita kecap mudah-mudah ya kita. Kita kecap mudah-mudah ya. Banyak kita dengar cabaran dia panggil tak ada cabaran lah. Orang lapis orang ngaji dah pun ada jadi Tuhan uji sikit. Auzubillah min zalik. Ya Tuhan ya jangan kata mu beriman mereka Tuhan nak uji iman kamu. Moga iman tu adalah hati kita kan dah. Iman adalah hati. Tu surah apa ni? Surah Ankabut pak. Kata jangan kata mu beriman mereka Tuhan nak uji, nak taksab. Nak taksab. Pak kita daklah taksab lah ke semua ni, tak ada berti ni. Bah apa taksab ni. Kemarah pun taksab juga. Atau orang tak kena bah pun kena taksab juga. Kata nampak orang kena bah ni buat taksab ya dah. Kita duk kena duk le kosap jaya panggil. Lah ni kita duk kena duk tengah duk buat kosap ni. Duk buat kosap. Kosap iman. Kosap iman.
Kalau gitu ibu, ayat ni turun masa tu, nah orang manusia tak percaya pada Quran. Dah, dok kata Quran ni Muhammad buat sendiri. Dok kata Quran Muhammad belajar syaitan, mari dok ajar Muhammad. Sihir, nujum Muhammad baca Quran, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca Quran ni Muhammad nujum. Kata nujum. Dah. Ya nujum ni mana kata nujum atau pengertian nujum ni tengok apa? Duda, duda duduang tu. Nah, nujum panggil. Nujum ni asal daripada bintang, nujum. Ni ayat ni. Nah, nujum. Ya tengok, ya bab tu kita tengok orang modal juga tu dah. Pada modul ni ya tengok ya gapo ya ada bintang dia, ada gambar dia tu. Tengok bintang tu, tengok bintang ni gapo tu. Nah, baru tengok ajar oyak-oyak tu anak-anak kita tu. Nah, dia kata Nabi Muhammad ada nujum dan nujum baca bohong gitu ya. Itulah Tuhan pun memang super dengan ayat ni tu kata Allah Subhanahu Wa Taala katakan fala uqsimu bima waqi'in nujum. Maka aku bersumpah, Tuhan bersumpah. Nah, maka aku bersumpah demi tepat-tepat dan masa-masa turunnya bahagian-bahagian Al-Quran. Tuhan bersumpah. Nah, fala uqsimu. Kalau tafsir Arab tu, nah. Tafsir Arab kata tak payah aku bersumpah. Nah. Tapi dalam di sini dia guna maka aku bersumpah. Nah. Kerana tak payah aku bersumpah, atau Tuhan bersumpah juga. Nah. Tuhan bersumpah demi apa? Tuhan bersumpah saban duai. Tepat-tepat dan masa-masa turunnya bahagian-bahagian Al-Quran. Nah. Itu mana mawaqi' an-nujum. Mawaqi' ni tempat-tempat turun atau tempat-tempat atau masa-masa turunnya. Nah, an-nujum bahagian-bahagian Al-Quran. Quran ni dia bukan turun sekaligus 30 juz ni dak. Nah, kita tahu dak kata Quran mari asalnya duduk di mana tu? Duduk di Lauhun Mahfuz. Nah, Quran Tuhan ni duduk di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz duduk mana? Duduk di langit, atas langit 7. Atas langit 7 ni Lauh Mahfuz ni. Tak nampak lah tu. Khoya lah. Bukan khoya tak kena tengok dengan iman. Kena ni cahaya dengan ilmu dia panggil. Bukan cahaya dengan mata. Kadang-kadang benda kita kena cahaya ni benda tak nampak tengok di mata. Cap dua medai. Sampat medai. Clean dom clean pun tak boleh juga. Apa kena cahaya? Nah, ni orang pada orang panggil sujud iman kita orang Islam ni. Nah, mana percaya pada siapa? Percaya royak ni. Percaya pada Allah royak. Percaya pada Rasul royak. Tu payah ni. Dah. Batu mula-mula sekali ialah yu'minuna bil ghaib. Orang beriman ni percaya pada benda ghaib. Kita kecek ni ialah Lauh Mahfuz ni duk mana? Duk oleh langit 7 tu. Bunyi pebahang gitu dah. Wabahang palu angkat 7 pergi nanya kata kecek orang tak percaya kecek lagu tu. Nah, ni kena buat tu iman tu iman. Nah, kita kena percaya kata Quran ni duduk di Lauh Mahfuz. Nah, fi lauhim mahfuz, di Lauh Mahfuz tu. Nah, lauh ni duduk di lauh ni kita mana guna lauh ni mana keadaan. Lauh mana lauh. Nah, tempat simpan komun Quran ni. Nah, mahfuz terjaga. Maaf sikit dah, mi kurang segar mana kat ni. Fi lauhim mahfuz. Nah, lepas tu maka Quran dia turun mari. Nah, mula-mula Quran turun mari pada malam apa dah? Malam Lailatul Qadar. Tu Quran mula turun tu ialah malam Lailatul Qadar. Nah, kena tahu kamu Quran sikit sini. Nah, kamu Quran sikit. Nah, we tahu hana Quran duk sain lama dengan Quran, tak tahu kata Quran mari mana. Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tu dalam ayat kata sesungguhnya kami turunkan Quran ini pada malam Qadar. Nah, malam Qadar bulan Ramadan. Nah, malam Qadar pada bulan Ramadan. Nah, Ani Ibn Abbas mawaqi'an nujum ni kata ialah bahagian-bahagian Quran. Quran yang mari turun bukan ya kaligus dia turun sini kata Ibn Abbas kata nazal Quran jumlah
min indillah minal lauhil mahfuz. Dengar tak? Kena asapkan sikit. Asapkan sikit. Dah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban Allahumma sayyiban nafi'ah. Kita tengok makna Tuhan supah dengan tepat turun Quran tu kata dah tepat atau dan masa turunnya Quran. Jazakillah khair. Quran turun lagu mana? Tengok tafsir sini boleh kata Quran ni Ibn Abbas dia kata turunnya Quran satu jumlahnya. Dah semua sekaligus tu daripada sisi Allah daripada Lauh Mahfuz kepada malaikat-malaikat kiramin katibin ke langit dunia. Turun langit dunia. Nah. Turun langit dunia tu pada turun semua di Lauh Mahfuz satu segeruk sekaligus tu di langit dunia, di langit pertama panggil. Langit dunia langit dekat ni. Nah, langit dekat. Nah. Baitul Izzah. Nah. Lepas tu turun situ tu malam Lailatul Qadar sekaligus tu. Kemudian, malaikat Jibril siapa ni pada? Kepada malaikat Jibril pada 20 malam. 20 malam pula. Kita dengar saja ya ni pun. Lagu mana dia bui tu? Lagu mana cara tu? Kita dengar saja gitu juga. Dibahagikan pula oleh malaikat-malaikat Jibril ayat Quran saat ni. Banyak saat ni oleh kiramil katibin saat ni kepada malaikat Jibril 20 malam. Kemudian malaikat Jibril pula bagi turun ansur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masa 20 tahun pula. Dah 20 sanah 20 tahun pada 20 tahun lebih. Nabi kita jadi nabi ambil umur 40 sampai 63 tahun. Tu umur kenabian dia panggil. Umur kerasulan Nabi kita. Nabi umur kita umur 63 tahun tu ambil di 40 sampai 63 tu amat 23 tahun. Jadi rasul tam nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam situ. Buat nanti rasul situ duk buat kerja. Sebarkan dakwah agama Islam. Dakwah wahyu Allah kepada manusia-manusia di muka dunia ni. Katanya kepada orang Arab telah dulunya. Orang Arab kawasan dua negeri iaitu Mekah dengan Madinah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Itu kerja Rasulullah. Tak ada berhenti, mai miwanjud. Tak ada berhenti Rasulullah dakwah kerja dakwah ni. Allah. Itulah mari lagu tu. Itu cara dia bagi. Itulah bahagian Al-Quran. Tepat-tepat dan masa-masa turunnya bahagian Al-Quran. Lalu Tuhan kata, semua tak nampak lah kata duk mana tempat dia langit dunia tu. Maka Tuhan kata, Tuhan bersumpah demi tempat turun dan masa turun Quran, wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Allah sedaknya Tuhan royak. Dan sebenarnya sumpah itu Tuhan sumpah demi royak hal Quran ni benarnya. Tuhan sumpah dia kata sebenarnya sumpah itu kan sabar kan Allah ni. Lau ta'lamuna azim. Kalulah dia kata. Tuhan buat kalu. Sekiranya sumpah yang adalah sumpah yang besar, kalulah kamu mengetahuinya. Tuhan sumpah dengan Quran. Tuhan sumpah ni kalau mu reti, kalau mu tahu, Tuhan kata besarnya, hebatnya tempat turun Quran ni. Masa turun Quran ni. Tahu? Hebat besar tahu mana kita baca inna anzalna tu. Malam turun Quran saja, siapa temu buat ibadat malam tu di bulan Ramadan, siapa lah ni ambil kelebihan keberkatan Quran.
siapa betul lah di malam turunnya Quran, buat ibadat malam tu bukan duk tidur aja dah. Buat ibadat. Nah, buat ibadat pada malam tu khasnya kepada orang i'tikaf dalam masjid. Di bulan Ramadan i'tikaf dalam masjid, buat ibadat. Nah, maka dia diberi pahala apa banyak anak. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ni Tuhan sendiri. Ada apa panggil tak ada wahweh dah ayat ni. Nah, cerak jelas. Nah. Semalam mana Lailatul Qadar ni tu kata siapa bagi orang ibadat, bagi buat amal dah, bagi buat amal khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Alfi syahr. Nah, 1000 bulan. 1000 bulan ni kalau tiap dengan umur kita apa tahun? Nah, 83 tahun lebih. 83 tahun lebih. Satu malam tiket loteri. Nah, buat ibadat gapo hari ni kita nak buat belah 1000 malam ni. Allah, kena guna 83 tahun. 83 tahun hok molek belaka. Lepas tu kalau kita hidup 83 tahun, belum tentu lagi kata kita nak buat amalan baik sepengah hok semalam ni. Nah, tapi hok ni mata 83 tahun, hok tak ada punah sikit abuk, hok tak ada temelah sikit abuk, hok berenah belaka. Ya Allah, hak tu duk nak i'tikaf sangat tu. Nah, pakai dah berebut nak i'tikaf sangat tu. Nah, kita tak nampak situ, tak ada rasa telio mana lah. Nah, bagi orang nampak sini, bagi orang beriman dengan malam kelebihan ini, pakai nak berebut ni. Nah, sabiqun pakai berebut, pakai badu. Nah, kanak pada kelebihan ni. Nah, kita duk saya, bagi orang tak segi i'tikaf, saya tak kata, saya susah, saya gapo. Nah, dah. Hatulah dah. Itulah besarnya, hebatnya dah masa turun Al-Quran ni dah. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Tu kata kalau mu tahulah hak tu hadap supah ni. Nah, tahu kata gapo tu? Hebatnya, besarnya benda hak tu hadap supah ni. Gapo dia? Tu supah dengan gapo? Innahu laqur'anun karim. Hak ni tu supah. Nah, tempat-tempat masa tu awaqi' nujum ni ialah sebenarnya masa bahawa sesungguhnya yang dibacakan kepada kamu itu ialah Al-Quran yang mulia, Quranun Karim. Kalau baca kamu dengar ni manusia masa Nabi dulu dan masa lain ni, bila kita baca Quran ni, nah, dia kata kalau mu tahu adalah hebatnya, besarnya, kelebihan dia, hebatnya ni. Nah, gapo dia hebat, besar ni? Iaitu la innahu la Qur'anun Karim. Quran ni. Waktu dak kecek tu supas sini nak ayat kata sesungguhnya yang dibacakan kepada kamu hai manusia itu ialah Quran yang mulia. Al-Quran yang ada gapo? Yang sentiasa memberi ajaran dan pimpinan. Dalam Quran ni ada ajaran pada gapo ajaran ni, ilmu, pengajaran. Nah, dan pimpinan nak pimpin kita, nak bawa kita pergi kepada jalan syurga. Nah, dalam Quran ni tak ada dah kitab lain. Nah, hatulah kita ngajilah kitab lain pun, dalam surah lain pun begitulah Tuhan katakan surah gapo Al-Baqarah mula-mula tu Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya dzalikal kitab Quran ini la raiba fi, tidak ada bimbang lagi dah. Tak ada kena bosan dah, tak kena takut dah. Bahawa dia adalah hudan lil muttaqin. Petunjuk jalan kepada orang takwa. Quran ni. Nah, Quran ni tunjuk jalan pada orang takwa. Hanya kepada orang takwa. Nah, tunjuk nak pergi jalan mana? Nak pergi mana tu tunjuk tu? Nak pergi kepada syurga. Nah, ni Quran. Tuhan sendiri main royak. Nah, bagi siapa tak ada Quran, tak ada jalan, tak ada kemtit nak pergi ke mana ke syurga dia. Dah. Apalagi dalam surah gapo Al-Kahf kita baca 2-3 malam Jumaat mari. Nah, Nabi suruh baca dalam Jumaat semua surah Kahfi tu. Nah, saya baca surah Kahfi dia ada nur. Nah, baca semua surah Kahfi tu Tuhan akan bagi nur baginya seminggu. Nah, Jumaat ni siapa Jumaat depan duk ala nur Tuhan, duk ala cahaya Tuhan. Nah,
Sebab di mula-mula awal surah tu tak kata mana? Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Mula-mula pak tu gak buka terang surah tu gak. Tuhan puji diri dia sendiri, so kita puji dia kata syukur Tuhan. Alhamdulillah, puji bagi Allah, segala puji bagi Allah saja. Apa kena puji Allah? Allazi anzala ala 'abdihil kitab. Kerana dialah yang menurunkan ke atas hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat Nabi Muhammad sebuah kitab. Kitab ni kitab apa? Iaitu kitab Al-Quran. Nah, pak kitab Quran lagu mana? Kitab Quran ni ada apa tu? Baca sikit ni. Allazi anzala ala 'abdil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Dalam kitab Quran ni Tuhan kata tak ada benar bekok belok salah sikit pun tak ada. Nah, kitab gapo tak ada salah sikit ebok. Pak tu bahkan ada dalam Quran ni qayyima, ada betul belaka-lakunya. Nah, ada benar belaka-lakunya dalam Quran ni. Masya-Allah. Nah, pak kita tu ada jenjang, tu ada tabik tahun ni kita buat asal tak sedapnya, takutnya nak mengaji Quran. Ada lagi orang duk takut nak ngaji Quran gini. Nah, ada lagi. Tu ada jenjang, tu ada apa ngenduk tegah setara gitu mu tu. Nah, maka dalam ayat ni sekali lagi, nah begitulah dalam Quran kita banyak lagi. Kita tak kena ayat dah banyak lagi. Dah kita baca hak Tuhan ada jenjang duk tegah dalam Quran. Kata dalam Quran ni satu-satunya kitab yang nak bawa kita kepada jalan yang betul. Nah, kerana Quran adalah karim. Kalau Quran kita ada karim. Quran ni mana kata Quran hak kita baca ni karim. Mulia. Mulia sini katanya banyak kebaikan. Banyak kebaikan. Nah, ada belaka-laka dalam Quran. Hajar segala-gala. Dan demi mana kita ni patut tak ada salah sikit embok. Alhamdulillah, beruntungnya kita orang beriman, kita orang Islam. Boleh Quran Esa ni pada dah kita. Nah, kalau Tuhan tak ada muka lain, kita ada Quran Esa ya. Nah, ada dah kita. Kerana Quran tangga syurga. Siapa baca banyak, dia ada tangga banyak nak syurga. Nah, ada tangga banyak nak syurga. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mari mi dek kecek dengan budak poha anak-anak saya anak. Nah. Dia bawa iPad mai di rumah. Nah. Patah mi nak tengok. Nah, mai tengok. Dalam iPad tu mak beli ke anak tu kat 20,000 lebih tu iPad tu dah. Apa tu? Ada gapo lah iPad tu. Keng penuh. Keng saja dalam iPad tu. Nah. Lepas tu mi suruh buka, terang-terang buka tahu budak baca Quran. Pergi di YouTube dia buka budak baca Quran. Ada tu buka tu, ada banyak budak baca Quran dah. Ada budak 2 tahun. Nah, Ukraine ada budak Ukraine ada mana tu baca Quran dah. Budak Allah budak Tino baca fasih lidah. Nah, pada dia tanya lah, pada tanya. Mu pandai dak Quran? Jawab orang tu, aku pandai dah. Nah, aku ngaji dah. Pahamu pandai dak? Aku ngaji dah. Pak dia bosan dah lah. Pak dia bosan dah. Tak duk bosan. Tak pernah kata ibu bapa kita dah. iPad ni beli ke anak kita benar sangat bergok. Tapi tak ada sabuk ayat Quran atau baca Quran betul mana dalam apa kita panggil tu. Dalam go tu dia tu, dalam raikan dia tu, menu dia tu, ada keng saja penuh dengan keng. Nah, subhanallah. Nah, itulah benar. Nah, anak kita, nah, tak pandai baca Quran gini. Nah, anak kita tak pandai baca Quran. Padahal beli alat tu, alat maju benar lah tu. Nah, alat benar tu. Nah, hari ni ibu, nah, kita nak buat lagu mana ni belajar Quran. Orang tak pandai Quran lagi, nah, kita ni pandai. Orang hak pandai dah nak boleh baca. Nah, nak boleh baca, nak boleh faham. Nah, nak boleh faham pula. Nah, boleh faham pula baca Quran ni. Bukan baca kita ngaji dah gini. Baca Quran ni bukan sebaca saja kita dak. Nah, hak tu kita ngaji dah. Nah, adalah kita royak dah dalam Quran ni. Nah, dalam kitab Kumu Al-Quran ni, halaqah Quran ni,
Siapa nak tahu kata Quran ada gapo lah Quran, tolong pergi baca kitab ni, halaqah Quran. Lagi ada kitab ni so. Nah, dalam Quran ni ada gapo? Panu lagu mana boleh. Mana boleh ilmu dalam Quran gini. Nah, maka gini alhamdulillah salah satu cara kita nak boleh Quran, kita nak dapat Quran gini ialah cara kita berhalaqah macam kita gini. Nah, satu cara yang sangat baik bagi kita. Nah, sangat kena. Nah. Gini gagam molek dah. Itulah Al-Quran tu kata. Kalau mu tahu bahawa hak Tuhan super ni sangat besar tu kata. Nah, iaitu Tuhan super no yang kata ini ialah Quran yang mulia. Dok mana Quran ni? Nah, Quran yang mulia ini tu kata fi kitabim maknun. Fi kitabim maknun. Alhamdulillah, Quran kita baca gini asalnya tersimpan dalam kitab yang cukup terpelihara. Terjaga, terpelihara. Siapa nak kenak pun tak boleh. Siapa nak kenak tak boleh Quran ni. Siapa lah ni pun, hak ni sebenarnya hak tu ada ayat ni kantong baru nak turun mari sini. Baru nak turun bombing. Nah, nak mari langit turun bombing ni pun asalnya tu kata duduk di Lauh Mahfuz dah. Asalnya Quran duduk di Lauhun Mahfuz. Nah, terjaga dari situ so. Nah, araka penuh. Nah, nak bawa Quran mari ke turun langit dunia ni pun jaga oleh safaratul kiram al-katibin, malaikat-malaikat yang mulia je tulis tu. Nah, bawa siapa nak bagi dunia ni pun ada hawi kepada malaikat ya. Malaikat je bawa wahyu ni lah namanya Jibril. Nah, Jibril. Malaikat hak ni, nah, malaikat Jibril ni pada malam nak turun Quran tu pun ada katanya memasa turun Quran tu dah tu. Tuhan nak hantar Quran mari tu, Tuhan nak hantar Rasul mari, kata langit-langit semua terjaga belaka. Terjaga. Nah, tak ada siapa syaitan nak naik langit, asal syaitan bahaya naik langit tu tak ada naik dah. Ini surah Al-Jin, kita ngaji sikit lagi surah Al-Jin. Nah, ada surah Al-Jin. Katanya bila Quran duk turun mari, Tuhan latih Nabi jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuhan ada wahyu duk turun. Syaitan-syaitan duk naik kon jin-jin duk naik kon pada syaitan duk naik kon langit ke apa tu. Hak tugas mereka duk naik langit tak ada naik. Nah, siapa mereka duk jaga-jaga nak tengok apa duk naik langit tak boleh ni. Sama-sama duk naik langit boleh. Hak tu biasa ayat dah hadis ni mula. Nah, iaitu dia pergi tanya tua dia, iblis dia. Nah, tua iblis. Kau tu iblis duk ausam Mekah tu. Nah, katanya iblis kata iblis minta tanah cekung cium. Nah, dia kata mu pergi cari ke Mekah, dia kata. Sebab apa langit nak naik langit ni. Kita tengok ke Mekah ni. Kita cari ke Mekah. Ya hatta puak apa ngah puak suruh kumpul puak jin sat ni. Dia bagi-bagi puak. Nah, lalu puak jin ni pun pergi cari. Tengok Nabi dia baca Quran dalam faham tamak. Dia semaya isya kata. Nah. Puak jin ni setengah puak jin kita tengok sana dia kata, ni sebab dia kata tak boleh naik langit. Rupanya wahyu duk turun. Tuhan jaga juga kawasan langit tu. Tak suruh syaitan naik. Tak suruh kau dengan wahyu. Itulah terjaga situnya. Banyak kanton, banyak kelas, banyak lapis tu ada jaga Quran gini. Nah, fi kitabim maknun. Yang tersimpan dalam kitab yang cukup terpelihara. Nah, mahfuz. Nah, mahfuz terjaga. Nah, tak serupa dengan orang kafir dia kata saat ni. Selagi dia kata, mari janjian kata, sama telah nak pergi pada terjaga pada la yamassuhu illal mutahharun. So lagi pada terjaga, tak ada siapa boleh kosak dari jamaah, tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih suci. Dalam ayat ni, ayat 2-3 ayat hari ni, Tuhan mari ayat kata kelebihan Al-Quran, qam jinjai, kebesaran kehebatan Al-Quran. Nah, Quran sebuah ni tak ada siapa boleh main dok kosek, main dok jamuh. Nah, lebih-lebih lagi oleh syaitan syayatin yang orang kafir dok kata Nabi Muhammad belajar dengan syaitan. Nah, Nabi Muhammad ni mungkin Nabi dia tahu Nabi Muhammad belum ada ni masa umur 40, menunjuk lahir siapa umur 40 Nabi tak pandai baca, Nabi tak pandai nulis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pandai baca, tak pandai nulis,
Dia panggil buta huruf, ummi. Nah, ummi, buta huruf. Nah, lepas tu pula Rasulullah tak pandang syair. Syair patung pun orang lain ke masa tu Nabi tak pandang, tak ada apa tu. Orang lain duk syair, duk patung ria, duk berdikir buat dia tu. Tapi Nabi tak pandang syair. Hamba telah nak muka baca kalau nak syair pun kalau tak pandang juga. Tuhan jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hikmat juga tu. Nah, kalau Nabi pandang syair, padahal boleh sangat Nabi nak, bukan Nabi bodoh, Nabi kecidik sangat. Nah, tapi Tuhan jaga Rasulullah tak usah duk ngaruk, duk patung pandang-pandang tak pakai tu. Nah, Tuhan jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang Nabi tak pandang syair, nama kata Nabi duk syair lagi. Kalau Nabi baca Quran, dia kata Muhammad duk syair. Dia tahu nak kata apa. Quran kerana Quran sedap sangat didengar. Royak hal kisah, ada nasihat, ada berlaku sibuk panggil sibuk perkara dalam Quran, ada ajaran. Nah, royak hal langit, royak hal bintang, royak hal tu, royak hal tembuhan, royak hal masa depan, royak hal masa lepas dah. Nah, pok dia kata Muhammad ni belajar mana dia kata. Nah, dia kata syaitan dah menghajar Muhammad. Dah syaitan. Nah, masuk tu kalau kita lalu masuk tu dah. Supaya buat kita masuk tu tu po. Jadi kejap Cina, kejap apa tu dah. Dah. Ya lagu tu lah dah. Tak ada tak pandai ni kejap sia. Apa boleh kejap sia dah. Dah. Tu kita kata lah ni masuk tu kan. Yang mai dulu dah tu. Pok pada pok kafir kata pada tuduh pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Nabi ni pada syaitan gi hajar dia. Nah, syaitan gi hajar dia. Maka di sini bawa turun ayat ni Tuhan mari petisik. Mari nafi, mari tolak tuduh-tuduh orang kafir saat ni. Nah, katanya Quran ni tak ada benda-benda dia kata tu. Nah, mari pada langit turun mari tu. Nah, terjaga, terpelihara, lepas tu tidak disentuh oleh mana-mana makhluk, melainkan makhluk yang bersih cuci. Makhluk bersih cuci lah malaikat-malaikat. Dah. Malaikat-malaikat iaitu di langit masa Quran turun mari. Masa Quran turun mari tu, dah, tak ada siapa boleh kiokong dengan Quran ni, malaikat al-mutahharu, iaitu makhluk-makhluk Tuhan yang bersih cuci, iaitu malaikat-malaikat. Ni ayat asalnya lagu tu, makomai dia. Nah, bukan syaitan. Syaitan sama telah nak bawa Quran mari. Nah, dia dengar tu punya hancur dah. Quran sama telah dia nak hajar Nabi Muhammad baca Quran. Dia dengar Quran tu punya hancur dah. Nah, seperti baca ayat kursi ke apa tu. Ayat kursi dengar Quran. Apa dah? Syaitan dengar ayat Quran. Syaitan dengar ayat Quran. Nah, kita baca ayat kursi tu pun Nabi kata, nah, Nabi kata syaitan duduk dah. Rumah mana yang baca ayat kursi, syaitan duduk rumah tu. Lepas tu yang main nak ajar Quran. Nah, main nak ajar Quran. Nah, lalu itulah Tuhan mari petisik kata manusia duk suka kata nak Quran ni gitu gini tu bukan dia. Nah, Quran ni inilah Quran. Masya-Allah. Nah, tapi ni mari pak kita gini manusia kata pak kita kata nak Quran tapi nak kena baca saja gitu ya. Nah, pak kita ni nak gitu, jangan reti makna dia. Nak baca bahasa Arab gitu saja ya. Pak kita nak agak tu. Nah, nak sekadar tu. Nah, la ilaha illallah. Tegak. Nah, pak cerita dia tahu atau kita baca tak reti tu. Ya ada syaitan ni kita tahu dah. Syaitan ni yang mari, dia pandai, dia duduklah syurga dah syaitan ni. Dia dah biasa jadi tok guru kepada malaikat-malaikat. Nah, syaitan ni. Sebab tu orang dah baca Quran, tak reti tu. Nah, duk tipu syaitan lagi kita. Bahkan ada satu Nabi kata, syaitan katakan aku tahu dulu padamu lagi. Syaitan jawab. Nah, bagi ni Quran bukan baca saja ibu. Nah, sebenarnya baca Quran ni baca, faham, patut amal. Nah, baca, faham, patut amal. Dah. Jadi praktikal di pak tiba ada. Kita kena ubah perangai kita bila baca Quran. Nah, tapi baca Quran perangai tak berubah. Bahaya balang orang, bahaya kata ke orang, berdeki ke orang. Bukan baca Quran lagi tu. Nah, kerana Quran ni mulia. Nah, bila masuk dada mana dia akan jadi mulia siapa orang juga baca saat ni. Nah, lalu itulah kata Tuhan mari tolak mari royak kata Quran ni bukan daripada syaitan. Nabi belajar pada syaitan dah. Nah, bukan sihir, bukan syair. Bahkan turun daripada
pada mari mana Quran ni? Tanzilum mir rabbil alamin. Nah, mai jenjang kata Quran ni adalah Quran ini diturunkan dari Allah, Tuhan sekalian alam. Tuhan Allah. Alhamdulillah, masya-Allah. Apa sini bahasa kan kita tu? Tak ada bahasa syukur ke kita. Ada rasa syukur ke kita boleh belajar baca Quran Tuhan Allah gini, Tuhan Allah. Nah, nyanyo orang tak pandai baca Quran gini. Saya-sayanya. Nah, batulah surah Ar-Rahman kita ngaji kat depan ni. Surah Ar-Rahman tu katakan Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahman. Dalam ayat mula-mula tu. Nah, lepas ada ayat pertama Tuhan sebut kata Ar-Rahman, Tuhan yang amat pemurah. Gapo bawah Tuhan? Pemurah gapo Tuhan kepada kita mula-mula sekali? Allamal Quran. Tu mula-mula rahmat Tuhan sebut oleh surah Ar-Rahman ialah yang mengajar Al-Quran. Nah, yang mengajar Al-Quran. Dialah yang mengajar Al-Quran. Mengajar siapa? Manusia. Nah, sebab itulah Tuhan kata, orang Tuhan mula dia baik, Tuhan jaga apa dia? Khairukum. Nabi kata, khairukum, orang yang paling mulia di kalangan kamu, orang paling molek di kalangan kamu, orang paling baik di kalangan kamu. Nabi ukur dengan apa? Arai ketua ciwat orang baik di kalangan manusia. Ngah kata ke? Ngah tamneng ke? Ngah rupa ke? Nah, pengukur kita ialah orang molek di kalangan kamu yang manusia, man ta'allamal Quran. Iaitu orang yang belajar Quran. Tuhan ukur situ. Nah, Tuhan ukur situ. Man ta'allamal Quran. Orang yang mengaji Quran. Itulah orang khairukum. Lepas tu dia belajar dah, pandai dah. Wa 'allamahu. Dia hajar kan pula. Tak usah panas sara tak usah. Kena hajar kan kata. Man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Itulah orang khairukum, Nabi kata. Orang paling mulia di kalangan kamu. Orang paling baik di kalangan kamu. La ilaha illallah. Bukan tamneng, bukan rupa, bukan harta, bukan segala-galanya. Nah, pahak ni boleh main belakang ni. Nah, boleh main belakang. Tak ada atas senguali kesit tak ada. Ngaji Quran boleh ngaji belakang. Siapa ada mulut, siapa ada telinga, tak ada mata pun tak apa, ada telinga je syarat. Nah, ada telinga mulut. Tapi kalau ada mata, ada telinga, ada mulut, kau molek lagi. Nah. Dah. La ilaha illallah. Nah. Kalau tak ada telinga payah sikitlah. Nah. Tak telinga, nah. Dah. Tak telinga ni tak dengar, nah. Tapi ada mata, ada telinga, ada mulut ni, buat apa tak sengaji Quran? Dah berasa cukup dah dia pandai hak lain tu. Rasa cukup dah dia ada harta sikit sebanyak, nasi makan sikit sejuk sehari tu, rasa cukup dah. Nah. Tuhan nak wihak paling mulia ke dia, iaitu Al-Quran. La ilaha illallah. Tolonglah ayat saudara kita dah. Orang tak ada ngaji Quran hari ni, orang paling rugi. Dah. Orang paling rugi. Boleh ingat sini ada budak Indonesia ada ceramah dah. Kita tengok klip tu pun sekali. Nah. Anak tak pandai baca Quran rugi. Dia kata, nah. Orang pandai baca Quran tapi tak baca rugi. Nah. Mana dah tu ceramah dia. Nah, budak Allah ya. Nah. Ya Allah, baca surat khabar tapi tak baca Quran rugi. Baca Quran tak pandai makna rugi. Nah, dah. Subhanallah. Nah. Bagi ni dah. Subhanallah. La ilaha illallah. Hatulah bibu. Benda paling harga di kita hari ni. Dah. Kita tengok darah mai masuk Quran, masuk kena Islam kerana Quran kita. Nah, Quran. Tapi kita dah baca Quran lama mana dah ni? Dah. Nak kosel. Tak ada kos Islam dah. Dah. Nak kosel. Nah. La ilaha illallah. Hatulah Quran kita baca hari ni tanzilum mir rabbil alamin. Inilah surah dalam surah dalil kata Tuhan mari Tuhan Quran ni surah Sajdah. Siapa dah baca surah Sajdah nak malam Jumaat tu tu ada ayat tu. Nah. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Dalam surah lain pula main royak. Nah, main royak juga ni. Kata
Alif Lam Mim. Tanzilul kitab, diturunnya Quran ini la raiba fi, tidak ada padanya sebarang syak pun, tak ada kena bimbang dah, tak ada kena wahwih dah. Kata mari mana? Min rabbil alamin, daripada tuai hak jadi alam. Quran kita nak baca ni. Tuai Allah sendiri mai hantar Quran kita ni. Sebab tu dalam Quran ni ada segala-galanya. Hajar segala-galanya. Hajar segala-galanya. Allah, hari ni dia sedih pada diri sendiri. Allah, banyaknya tu hajar kita, tapi banyaknya aku tak reti. Apa perkara ya reti hina dalam Quran Tuhan. Hajarlah kami Quran ya Allah. Alimnal Quran. Allahumma alimnal Quran wa alimnal bayan wa alimnat ta'wil ya Allah. Ajarlah kami Quran ya Allah. Ajarlah kami ta'wil ayat Quran ya Allah. Ajarlah kami faham ayat Quran ya Allah. Doa semua, doa. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina. Jadilah Quran ini rabi', segar subur di hati kami ya Allah. Itu doa-doa macam ni kita buat doa dengan Tuhan kita insya-Allah. Dah minta benar berga, benar sangat-sangat berga nak pergi banding tak leh dengan dunia ni sini. Itulah Quran. Tapi hatulah Tuhan katakan sebelum kita masuk ayat atas ni, ada dalam bahas la yamassuhu illal mutahharun tadi. La yamassuhu illal mutahharun, yang tidak disentuh mereka oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih suci. Dalam ayat ni ialah masa Quran nak mari tu, mari di langit tu, mata malaikat-malaikat saja dia bawa Quran ni. Manusia ada siapa pun syaitan-syaitan tak ada suang sikit abuk dalam nak pergi sentuh dengan ayat Quran saat ni. Nak pergi jamuh, nak pergi sentuh, nak pergi kiakan dengan ayat Quran. Tapi setelah mari tah dunia, Nabi lari, Nabi kata wala yamassul Quran illa tahir. Dah. Tidak jamuh Quran ni melainkan orang yang bersih. Bersih. Tidak jamuh Al-Quran melainkan orang bersih. Walaupun lah dijamuh oleh orang majusi, orang najis, orang munafik, orang kafir gapo Quran ni, tapi bagi kita orang Islam hormat kepada Al-Quran. Walaupun ayat ni ada lagi ada mari bahas kata ada kerana ayat ni Imam Syafi'i rahimahullah dia ambil ayat ni kata dalil kata tidak boleh jamuh, tidak dalil jamuh kalau ada wudu. Imam Syafi'i dia pegang dalil ayat ni. Kata Quran tak ada boleh jamuh mereka kena cuci. Kena cuci kerana sebagaimana hormat pada cuci Quran ni mari pada langit tidak pada dijamuh oleh malaikat-malaikat ya. Maka dengan ayat ni juga ulama kata, ulama kita mai duk khilaf dalam hal nak jamuh Quran gini. Hal jamuh Quran ni atau boleh kita orang ada hadas, ada hadas ni. Situ khilaf. Bagi Imam Syafi'i dia ambil ayat dalil kata ayat ni la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh sentuhnya orang Quran ni maka orang bersih-bersih. Bersih sini mata bersih daripada hadas. Maksudnya hadas besar. Hadas besar. Dah hadas besar ni hadas junub, hadas nifas, hadas haid, hadas gapo tu. Tidak boleh jamuh Quran ni. Bagi Imam Syafi'i dia pegang lagu tu. Tapi ada pendapat lain kata dengan ayat ni juga, dalil dengan ayat lain juga. La yamassuhu ilal mutahharun ni kata yamassuhu ilal mutahhar, tidak boleh jamuhnya melainkan orang bersih ni. Lepas tu di segi baca Imam Syafi'i pegang jamuh dan baca tu dah. Jamuh tak boleh, baca pun tak boleh Imam Syafi'i. Adapun dalam imam lain dia kata apalah jamuh tu serupa juga dengan Imam Syafi'i, tapi di segi baca tu khilaf pula. Bagi orang tak ada semaya, khususnya ada junub, ada hadas besar, pada haid, nifah ni, boleh jamuh dak? Boleh jamuh dak? Ya mari bagi pula bagi orang setengah ulama lagi, minta ingat ulama tu nama-nama ulama, tapi lain pada Syafi'i lah. Ada pendapat kata bagi hadas besar ni bagi dua pula. Ulama lain pada Syafi'i kata orang ada hadas boleh baca. Tapi hadas apa boleh baca ni? Hadas lain pada hadas junub. Lain pada hadas junub. Hadas junub atau ada sebab apa hadas junub? Hadas junub ni kerana kita boleh mandi. Kita abnam dah, kita bersih boleh. Ada apa hadas lain tu nak buat tak boleh.
ada nifah, ada haid ni mana kata bagi orang ada nifah nak kena baca Quran kau tu boleh ke tak? Tapi jamaah tak boleh lah. Nah, baca boleh ke tak? Nah, maka dia ada pendapat kata boleh baca. Khususnya baca kepada hak ada dah tu. Baca hak ada dah. Nah, ada tu. Nah, atau ada pendapat lagu tu. Nah. Bagi Imam Syafi'i baca dan jamaah tak boleh berlaku. Nah, kecuali kena niat zikrullah. Nah, baca sekadar-kadar teguh sepatah gitu ya. Kena baca semua tu tak boleh. Nah. Ya supaya ni menata kalau kita tafsir bukan tafsir ni, dia panggil play khamai kadang ni. Ia masuk dalam Quran sempurna lagi. Nah, hok kata boleh jamuh tu. Nah, Imam Syafi'i dia pun kata boleh jamuh. Quran mana hok tafsir banyak-banyak tu. Ayat Quran sikit-sikit tu tafsir tu banyak, huraian tu banyak. Tu lah apa baca tu. Ada apa Quran macam ni tak boleh? Tak lagi ni ada Quran lagi panggil. Di Quran lagi. Nah, kalau saja nak pegang nak jamu saja gitu. Dah. Kecuali hak darurah tak ada apa lah. Hak darurah tak ada gapo lah. Darurah mata kita nak jai tempat kita panggil nak jai tempat jatuh ke gana dah. Jadi tempat paling tinggi tu ada tempat molek. Tu tak ada apa lah darurah tu. Ya hak darurah ni tubihul mahzurat sama dah benda darurah benda campen ni ia boleh pada mengharuskan benda haram dah semua tu. Hadis ayat ni kata daripada ayat tapi jadi khilaf banyak dalam hati. Baca jamuh ni. Jamuh Quran ni. Tapi dalam hadis sahih, dalam hadis sahih tu kata, Nabi ada lagi kata bagi orang ada haid, ada hadas ni, ada tak cuci tubuh ni, wala yamassul Quran illa tahir. Jangan tidak jamuh Al-Quran melainkan orang yang bersih. Itu dalilnya. Ada dalil hadis. Dah. Wallahu alam. Tu banyak lagi lah. Ya bab fiqh ni khilaf banyak. Tu mi kecek cara cara besar-besar, cara panggil tak ada kata laiyak dak. Laiyak dak. Tu pun bahas banyak lagi demo tu. Kita ambil sekadar tu dulu. Wallahu alam. Ada segi dari segi jamuh Quran. Panggil segi jamuh dan baca Quran. Mana kata jamuh Quran ni tak ada khilaf kata tak boleh. Bagi orang ada hadas tapi ada khilafnya baca. Baca. Baca bagi Imam Syafi'i dia ambil dalil ayat jamuh dan baca bagi orang ada hadas. Hadas besar khasnya tak boleh. Kecuali hadas kecil. Orang ada tak ada asmaya ke ada tu ya. Ada pun hadas besar ni tak boleh baca, tak boleh jamuh. Tapi bagi imam lain kata hadas ni ada bagi dua pula. Hadas besar ni ada hadas junub. Orang hadas junub ni kita boleh patang kom saat dah. Bila masa pun. Tapi hadas haid dengan hadas nifas ni nak tak boleh. Kita nak pergi basuh tahu mana, pergi bersih tahu mana nak taharah tahu mana pun tak boleh buat, kena ada masa dia. Ada masa dia. Lepas tu bagi orang ada hadas nifas, ada hadas haid ni, dia nak baca Quran dia ingat tu, ada ulama kata boleh. Ada kata ulama boleh. Tu wallah alam lah. Habis kat tu Kemudian kita tengok ayat sikit lagi. Dah rasa dah. Afa bihadzal hadits antum mudhinun. Lepas tu ayat dah kelebihan Quran ni turun bila. Apabila tempat turun Qurannya dengan masa hebatnya Quran dan mulianya Quran, terjaganya Quran. Dan turun daripada Tuhan Rabbul Alamin, bukan bagaimana tuduhan manusia kufur kafir saat ni. Maka ini terkata bertanya, afa bihadzal hadisi antum mudhinun, patutkah kamu golongan yang kufur ingkar bersikap bina tak bina terhadap keterangan-keterangan Al-Quran ini? Katanya kita layak ni pula. Dah siapa hebatnya gitu lalu dah Quran pada kita, Tuhan pada kita gini. Patutkah kamu manusia yang kufur ingkar bersikap bina tak bina? Kata wak tak indah, mudhinu wak tak pakai. Mudah-mudahan kita rasa kita dah.
Wak tak pakar, wak tak ada berga kepada Al-Quran. Patut kau muak lagu tu, hai manusia yang kufur ingkar. Apa manusia kufur dah tu lagu tu. Kalau manusia beriman, dia kena membesarkan ayat Quran. Nah, ajar Quran. Kena hebat. Nah, kena azim, kena anggap kata Quran ni azim, karim. Nah, hebat dan mulia Quran ni. Nah, tapi kita ini anggap dah percaya dah tapi nyana anggap tak kena cara juga. Nah, besar Quran tak tahu lenja, tak tahu mari, sampai tak turun-turun. Nah, hebat Quran lagu tu. Nah, hebat Quran lagu tu. Mulia pada Quran, sanyo pada Quran lagu tu tak kena cara juga. Ya Quran ni bukan sutara atas tak molek saja kita tak. Isu baca dia. Baca dan amal. Itulah cara kita mulia pada Quran. Nah, kalau duk taruh lemari tak ada turun, tak ada petik ke apa pun. Dah, tak ada konsep nah. Ada bekas nak Quran tu. Dah, tak baca-baca. Nah, tu bukan cara dia. Nah, ataupun apa kita ni ada juga. Nah, ambil Quran bakar, Quran makan ayat, makan air tu. La ilaha illallah. Siapa gitu lalu. Nah, tu tak kena cara juga. Nah, besar lagu tu tak kena cara. Nah, kalau kita nak hari ni besar Quran ni ialah baca. Nah, baca, dengar. Lepas tu wa'amma. Nah, wa'amma. Ikut ajaran Quran ni. Nah, kerana dia adalah ajaran. Nah, pengajaran. Nah, pengajaran. Sebab kita beli kita ni Quran. Nah, kalau kita beli kitab gapo-gapo pun. Nah, beli kitab masuk lah kita biasa kita beli apa dah? Kitab gapo? Buk ha masuk tu. Nah, menu ahan gapo tu. Nah, beli mahal buk tu. Nah, beratus-ratus kok nak. Nah, kalau menu orang panggil tepung gapo harga kok mahal lagi. Nah, kita beli harga mahal dah kau tak lemari. Ana dak kita. Nah, kau dia ada menu tepung tu dalam bot tu. Nah. Bo pi nak makan nasi goreng. Singgah. Dah. Dah. Ke rebus, ke goreng. Dah. Bot lemari menu bot tu, mahalnya beli bot dia ni. Dah. Macam-macam ahan perang lah, ahan Cina lah, ahan Jepun lah, ada belaka menu ahan letih. Dah. Dah. Subhanallah. Nah. Pas kita ni dalam Quran ni, royak segala-gala. Nah, hajar segala-galanya. Tapi, nah, patutkah kamu hei golongan yang kufur ingkar, bersikap bina tak bina, mudhinun, bina tak bina, awak tak pakar terhadap keterangan-keterangan Al-Quran ini. Awak tak peduli dengan ajaran Quran ni. Lagu mana tu awak peduli tu? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kamu jadikan sikap kamu, perangai kamu mendustakannya sebagai ganti bahagian dan nasib kamu menerima dan bersyukur akan ajarannya. Jadi mu rezeki tu kata rezeki Quran ni rezeki tahu kita. Rizqakum rezeki. Kita nampak rezeki duit kita aja dah. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kamu jadikan sikap kamu, perangai kamu mendustakannya sebagai ganti. Nah, mau dibalik. Sepatutnya mu kena syukur. Hak Tuhan wi kamu ni. Tapi mu balik membakit bohong. Mu tak percaya, mu lawan, mu netek. Itulah Tuhan kata kita dalam ayat ni. Nah. Ya Allah, ya Allah. Mana dalil kata kita netek? Mana dalil ayat ni? Dia kata serupa dengan Nabi kata, dalil kata wa taj'aluna rizqakum yaqul, seperti tu Nabi dalil kata satu hari Nabi nak pergi umrah di Mekah. Lepas tu Nabi duduk di satu kapal nama Hudaybiyah. Nah, berhenti di Hudaybiyah sana ni. Lepas tu tiba-tiba malam tu ada bekas hujan turun malam tu. Nah, bekas nampak dah hujan turun dah. Baru bangun pagi esok tu. Nah, sudah semaya subuh dah gapo Nabi tanya. Nabi kata, hal tadrun madza qala rabbukum? Tahu tak kamu semua Tuhanmu kata gapo pada kamu? Allah, Nabi ketanya pada sahabat. Jawab sahabat kata, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulullah lebih tahu. Jawab Nabi kata, qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Pagi-pagi ni ada dah daripada hamba-hamba Tuhan beriman dengan aku dan kufur. Pagi hari ni ada beriman, ada kufur dah. Ada apa orang yang kata hujan semalam dengan sebab pemberian Allah dan rahmat Tuhan,
maka dia beriman dengan aku dan kafir dengan bita-bita. Dan siapa-siapa kata hujan semalam dengan sebab bita jatuh gotu dengan sebab tu, maka itu dia kufur dengan aku dan dia beriman dengan bita. Kecek. Jadi kafir dah, kecek sepatutnya jadi kafir Nabi kata. Pak kita anjak ada benar tu. Bita jatuh, tika hujan turun, tika jatuh. Bita. Pegang dengan bita. Pegang dengan bita. Maka Nabi kata bangun pagi ni, hatu pun kufur tu. Rezeki hak Tuhan wi. Pada hujan hak Tuhan wi pada kamu, tapi mu kufur dengan Allah. Mu bakit bohong dengan Allah, mu percaya pada benda lain. Itu Tuhan kata macam ayat ni juga. Macam ayat ni juga. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Sebanyak ni Tuhan wi ilmu pada kita, ajar pada kita bakit bohong lebih. Sebaliknya kita bersyukur pada syukur nikmat Tuhan yang banyak ini pada kita. La ilaha illallah. Hal tu pun banyak kita ngaji ni. Dalam masyarakat kita banyak benar hal tu. Sebab tu Nabi kita ajar bila hujan turun macam ni, kita katakan mutirna bifadlillah. Hujan turun dengan pemberian Allah. Hujan turun dengan pemberian Allah. Kecil lagi tu mutirna bifadlillah. Hujan turun dengan rezeki Allah. Ada masa sahabat banyak benar lagi tu. Kecek dia kata hujan semalam bita jatuh. Ya ada lah orang pegang dengan bita-bita tu. Walaupun bita tu ada alamat dia, ada sebab dia, tapi tak suka kecek lagu tu. Tak suka kecek lagu tu. Suka kecek, suka tu dengan Tuhan. Payah waktu kita tu dah. Payah tu. Tak usah, tak pegang dengan sebab. So pegang dengan Tuhan dia ludah tu. Jawab sahabat kata qulu huwa min indillah wa huwa rizquh. Wa huwa rizqihi. Tak boleh kecek lagu tu. Hendaklah mu kata dia daripada Allah. Hujan semalam pada Allah, dia adalah rezeki Allah. Kecek lagu tu. Kecek pun kena hajar juga. Kecek sepatah kita jadi kufur dan kita jadi iman. Hatu dah kecek sama nama dah. Masya-Allah, insya-Allah. Apa tu? Mudah-mudah ya kecek. Tapi kita tak kecek ni Tuhan turun bala besar kepada kita. Sebab tak kata insya-Allah. Sebab tak kata masya-Allah. Siapa-siapa kata masya-Allah kepada benda-benda dia kena, maka Tuhan nak jaga selamat benda saat ni. Apa patah ya? Masya-Allah. Dan siapa kata insya-Allah? Insya-Allah. Tuhan nak wi kandak dia. Insya-Allah. Tuhan nak tolong kandak dia saat ni. Bila dia nak buat apa-apa dah, dia kata dengan insya-Allah. Berarti dia harap Tuhan. Payah nak kata. Tak ada payah. Banyak panggil dalam istilah kita hajar, benda hak paling mudah kita jadi bala dengan sebab paling put dia. Put kam dia. Dah. Maka hari ni pun jadi kafir dan jadi mukmin dengan sebab hujan. Hujan rezeki Tuhan. Pagi lagi di kafir dah. Pagi di kafir dah. Dengan sebab kecek salah. Maka nak katakan nak kata huwa min indillah wa huwa rizquhu. Ataupun mutirna bifadlillah. Kami diberi hujan dengan rezeki Allah. Kecek mudah-mudah gitu ya. Tuhan alhamdulillah, Tuhan turun hujan rezeki Tuhan ni. Gitulah mudah-mudah sekecek sakitanya. Wallahu alam. Tak ada juga kita nak sapa ayat ni dah. Allahu akbar. Hatulah ibu. Akhir sekali ayat ni. Kita sudah dengan ayat kita ngaji ni. Marilah kita bersungguh dengan Quran. Marilah kita bersungguh dengan Quran. Mari tengok minat doa sah ni. Doa dalam hak kita berdoa dengan Tuhan. Nabi Tuhan sungguh kita dengan Quran. Tengok doa mustajab. Doa mustajab tu. Siapa ada doa mustajab tu ya? Siapa ada doa mustajab tengok buka muka dia. Kita berdoa dengan kita buka muka doa dengan Tuhan supaya Tuhan beri rezeki pada kita dengan Quran, jadikan Quran di kalau kita widah doa ni dok di muka Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik nasiyati biyadik
madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk. Tak nak tulis dah asal ada dah lah ni. Orang ni panjang. Dah. Orang tak ada kena beli. Nah. Orang tak ada kena beli. Nah. Doa mustajab ni kita jangan mitukun nah. Nah, doa mustajab ni mitukun. Nah. Muka 30. Orang ni panjang tak? Nah, orang ni panjang kena nulis tak agak nak nulis ni. Nah. Muka 30 nombor doa 68. Nah, 68. Ya doa mustajab ni pun nak ayat. Nah, doa mustajab ni banyak doa-doa. Mana doa-doa mustajab ni, ada doa ni, doa Tuhan terima dah. Panggil doa Tuhan terima dah tu mana doa mustajab. Nah, hak Nabi dulu, hak Rasul-Rasul dulu, hak Nabi kita Muhammad dan orang-orang soleh doa lah ni, Tuhan terima dah doa ni. Temu dah tu. Nah. Yang panggil kita nak buat doa, buat pala doa boleh ke? Nah, buat pala doa. Nabi kata ada kelebihan doa ni, siapa-siapa baca doa ni buat pala doa. Buat mula doa dia. Nah, lepas kita baca alhamdulillah, lepas baca selawat ke apa, lepas tu tabik dengan doa ni dulu, buat mukadimah doa. Nah, maka apa hajat dia Tuhan nak wi. Nah, doa dia akan diterima. Tu doa ni. Nah, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Siapa baca doa ni, Nabi kata, Nabi jamin pula, Nabi kata siapa baca doa Tuhan nak jadi Tuhan terima doa dia, lepas tu Tuhan nak hilang segala duka cita dia. Nah, serabut-serabut dia, sedih-sedih dia gapo tu Tuhan nak hilang, we tak ada. Nah, we tak ada. Oh, ubat besar ni, nah doa ni. Tapi ada gapo lah doa ni. Nah, awak tengok kali gua dah. Ya Allah, sungguhnya aku mintakan pada Ya Allah, doa je ni, doa ni makna dia. Kau mai doa ni. Dak di si 38. Nah, aku 40 dah. Nah. Ya Allah, sungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba lakimu dan anak sahaya perempuanmu. Kepala dahi aku di tangan-Mu. Hukuman-Mu telah tetap pada aku. Qada-Mu tetap adil pada aku. Aku minta akan kamu dengan semua nama-nama-Mu yang kamu penamakan dirimu dengannya, atau kamu menurunkannya dalam kitab-Mu, atau kamu mengajarkannya pada salah seorang dari kalangan makhluk-Mu, atau kamu sembunyikannya pada ilmu ghaib di sisi-Mu, supaya kamu jadikan Quran selaku sumber pengetahuan dan kebahagiaan hatiku. Minta Tuhan jadikan Quran duduk situ. Nah, duduk situ dia. Supaya Tuhan jadikan Quran sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan atau tipaiของความรู้. Nah. Dan kebahagiaan hatiku. Cahaya di dadaku, jadikanlah Quran cahaya dadaku. Jadikanlah Quran penghapus duka citaku. Jadikanlah Quran penghilang susah hatiku. Oleh benar doa ni. Nah, siapa ada serabut sedih gapo, nah, atau nak berdoa dengan Tuhan gapo, dia mula doa dia dengan alhamdulillah. Lepas maya 5 waktu, lepas kita ada hajat bila, dah cari masa-masa mustajab panggil. Kita ada hajat bila dengan Tuhan. Nah, ada hajat besar, ada kecil. Hajat kecil ikutlah. Cari masa mustajab. Masa hujan turun gini Tuhan terima doa kita. Lepas maya 5 waktu, masa qiyamul lail, masa tahajud, masa gapo tu. Nah, itulah dah. Wallahu alam. Itulah ibu. Doa kita minta dengan Tuhan